Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد kita sambung Minhajus Salam muka surat 18 Jawi 52 Rumi membicarakan fasal baru sunnah ab'ad dan hayat. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Fasal baru kita masuk fasal baru. Dan bermula sunat yang dituntut di dalam sembahyang itu dua bahagi. Sunat yang dituntut di dalam sembahyang. Setelah selesai kita syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang, rukun sembahyang. Selesai dah 3. Masuk kita dua lagi yang sunat dalam sembahyang, iaitu ab'ad, yang kedua hayat. Maka bermula segala ab'ad, sunat ab'ad itu 20 bilangannya. Ada 20 sunat ab'ad. Sunat ab'ad adalah sunat yang agak kuat tuntutannya. Apabila meninggalkan mana-mana satu sunat ab'ad, disunatkan untuk sujud sahwi. Ada 20 dia kata. Siapa pandai kira? Macam mana dapat 20 Macam mana? Kalau ikut titik-titik dia tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kalau ikut titik dia tu kan, dia punya tanda-tanda. Mana mak bagi 20 iaitu ada 20, iaitu tasyahud awal, tahiyat awal, dan duduk baginya, dan duduk tahiyat awal. Sebenarnya ada 2 lah kat situ. Jadi setiap satu ni ada 2. Lepas tu jadi 20. Yang pertama sunat ab'ad adalah baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah tu. Itu pada tahiyat awal, bacaan itu satu sunat ab'ad. Meninggalkan bacaan tadi sunat sujud sahwi. Meninggal semua sunat sujud sahwi tahiyat awal tadi, atau meninggal satu perkataan ataupun satu huruf pun sunat sujud sahwi juga. Sunat apabila meninggalkan tasyahud awal ataupun tahiyat awal. Dan duduk baginya. Duduk tu sunat ab'ad yang lain. Duduk tu sunat ab'ad yang lain. Jadi kenapa diasing ataupun setiap kalau kita tengok selawat lah, semua ada duduk. Lepas tu kunut ada berdiri. Kenapa nak sebut dua-dua? Sebut sekali dah
Sebut sekali dah lah. Dalam tasyahud awal, sunat duduk. Lepas tu dalam kunut, sunat duduk. Tapi kalau kita baca ni, tidak ni. Selawat pun nak sebut duduk. Ataupun berdiri. Selawat, berdiri. Selawat, duduk. Dah kata tahiyat awal duduk. Selawat tu duduklah sekali. Tak, dia asingkan. Lepas tu jadi 20. Jadi kalau seorang yang membaca tahiyat awal, tapi dia tak duduk, sunat sujud sahwi. Kenapa pula? Sebab tahiyat awal tadi adalah sunat yang lain, sunat abad yang lain. Baca tahiyat awal, sunat yang lain. Jadi soalan, boleh ke baca berdiri tahiyat awal? Boleh lah, kalau dia tak mampu duduk. Dia sakit ke apa, dia tak boleh duduk. Sakit lutut ke apa, dia tak boleh duduk atas kursi pun tak boleh, duduk kat bawah pun tak boleh. Ketika waktu tahiyat awal, dia sunat baca tahiyat awal juga. Habis tu nak duduk macam mana? Duduk tu sunat lain, baca tu sunat lain. Jadi oleh kerana dia tak boleh duduk, sakit pelipatan ke dekat lutut ni, sakit buku lali ke, apa-apalah, maka dia sunatkan dia untuk baca berdiri. Bila dia baca berdiri, maka dia buat satu sunat abad. Tapi dia tak buat lagi satu, iaitu duduk. Duduk dia tak buat sebab dia berdiri, tapi dia baca tahiyat awal. Ataupun mungkin juga, sebab apa dibezakan dua ni, tahiyat awal dan duduk, kan? Dan duduk, bawan dan duduk dan duduk, kunut dan berdiri dan berdiri dan berdiri, apa pun dia sebut banyak-banyak. Inilah tujuannya. Kadang-kadang dia boleh duduk, tak ada masalah dia nak duduk, tapi dia tak boleh baca. Dia baca tahiyat awal. Apa hal pula dia tak boleh baca tahiyat awal? Tak keluar suara ke? Mana tahu? Batuk ke apa sampai tak keluar suara. Oh, apabila dia tak keluar suara, maka dia tak boleh baca tahiyat awal, tak bunyi. Dia boleh duduk tak? Dia boleh duduk, maka dia sunat duduk. Duduk apa? Duduk tahiyat awal. Sebab duduk tahiyat awal dan baca tahiyat awal, dua perkara yang berbeza. Kalau dia tak duduk, dia tidak duduk, dia baca berdiri kerana dia tak mampu duduk tadi, sunat baginya sujud sahwi. Kenapa pula? Dia baca tahiyat awal tapi sambil berdiri, sebab dia tak duduk. Baca tahiyat awal cerita lain, duduk cerita lain, sunat yang lain. Ada dua kat situ dah. Dan selawat atas Nabi, selawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, kemudian selepas daripada baca tahiyat awal, dan duduk baginya, duduk lagi. Dua lagi. Kenapa pula dia kata kat sini selawat? Bila sebut tahiyat awal, sekali dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lah, tak. Bila sebut tahiyat awal, dia sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dipanggil tahiyat. Selawat lain cerita pula. Jadi Allahumma salli ala Muhammad adalah sunat abad yang lain ketika tahiyat awal. Okey, dah tiga dah. Dan ketika baca selawat tadi tu, sunat duduk. Tadi dah tahiyat, tadi duduk, sunat duduk ketika baca tahiyat awal. Yang ini sunat duduk ketika baca selawat. Sekali lah tu, dia lain. Dia tak kira sekali, dia kira lain. Dia kira lain. Maka ada 4 dah kat situ. 4 dah. Nak sampaikan 20 macam mana. Dan selawat atas keluarga Nabi dan duduk baginya. Dan selawat atas keluarga Nabi ini pada tahiyat akhir. Ini dia ada jatuh ni. Pada tahiyat akhir. Selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Tahiyat awal mana ada selawat atas keluarga Nabi? Wa ala ali mana ada? Jadi maksud yang tiga ni, dan selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Okay. Selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir, dia adalah sunat abad. Selawat atas Nabi pada tahiyat akhir, dia adalah rukun. Kalau tak baca Allahumma salli ala Muhammad pada tahiyat awal, masih lagi sah sembahyang. Tak baca Allahumma salli ala Muhammad pada tahiyat akhir, tak sah sembahyang, sebab dia rukun. Wa ala ali Muhammad, selawat atas keluarga Nabi, sunat pada tahiyat akhir. Tahiyat awal tak. Sunat apa nama dia? Sunat abad. Wa ala ali Muhammad pada tahiyat akhir. Dan duduk baginya ketika baca wa ala ali Muhammad ni duduk. Duduk tu sunat abad. Duduk tu. Habis tu kan tadi baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir rukun. Duduk pun rukun.
tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, at-tahiyah yang baca tahiyat akhir itu rukun. Sampai mana? Sampai Allahumma salli ala Muhammad, itu rukun juga. Duduk pun rukun tu. Duduk pun rukun. Tapi dalam bacaan tahiyat awal, sunat ba'd, duduk ketika baca tahiyat awal pun sunat ba'd, duduk tu. Tu beza dia. Jadi ketika tahiyat akhir, duduk ketika membaca membaca selawat atas keluarga Nabi wa ala ali Muhammad, duduk tu sunat ba'd. Membacanya juga adalah sunat ba'd. Jadi maknanya ketika kita duduk tahiyat akhir tu, sebenarnya ada kat situ duduk sunat ba'd sekali. Ketika membaca wa ala ali Muhammad, duduk tu bertukar daripada rukun kepada sunat ba'd. Kalau katalah, buat cerita lah, kalau katalah ketika dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas tu dia berdiri, dia tak duduk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lepas tu dia salam. Tak sah sembahyang ni. Tak sah. Sebab duduk tu rukun. Duduk ketika baca Allahumma salli ala Muhammad tu pun rukun. Duduk ketika baca tahiyat pun rukun. Duduk tahiyat akhir. Tiba-tiba dia berdiri. Tapi kalau katalah asyhadu an la ilaha illallah tahiyat awal, dia pun berdiri. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berdiri. Dia baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berdiri. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, berdiri. Sembahyang ni masih lagi sah. Sembahyang ni masih lagi sah. Jadi dah 6 dah. Dan kunut habis dah. Bab tahiyat, bab duduk habis. Berdiri pula, dah 6 dah. Dan kunut ni sunat ba'd. Sama ada semua kunut dia tinggal ataupun satu huruf kunut dia tinggal pun sama juga. Sunat juga sujud sahwi, dengan maksud dia telah meninggalkan kunut walaupun satu huruf. Dia kena baca semua. Jadi kunut adalah sunat ba'd, dan perdirian baginya, berdiri itu pun sunat ba'd. Samalah macam kes tadi. Jika dia tak mampu berdiri, dia baca kunut dalam keadaan duduk. Adakah dia sunat sujud sahwi? Sunat. Sebab apa? Sebab berdiri cerita lain, baca kunut cerita lain. Berdiri ketika kunut cerita lain. Dua sunat yang berbeza. Jika dia mampu untuk baca kunut, dia sunatlah dia baca kunut. Tapi ketika baca kunut tu dia berdiri, dia buat sunat yang kedua, iaitu sunat ba'd, iaitu berdiri. Tapi kalau dia tak berdiri, dia duduk. Atas sebab-sebab tertentu dia duduk. Tak mampu berdiri ke apa, dia duduk. Maka dia telah melakukan sunat ba'd, iaitu baca kunut. Tapi berdiri, dia tak berdiri, dia duduk. Maka sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia tak duduk. Duduk tu kisah cerita yang lain. Duduk tu cerita yang lain. Okey. Kunut dan pendirian baginya. Kunut dan pendirian baginya. Kunut adalah sunat ba'd, berdiri adalah sunat ba'd yang lain. Jadi dah berapa dah? 2, 4, 6, 8. Itu jadi 20 tu. Dan selawat atas Nabi kemudian daripada kunut. Selawat atas Nabi kemudian daripada kunut. Kan masa kunut tu kan ada wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Tu selawat atas Nabi. Selepas kunut, itu sunat ba'd yang lain. Patut pun jadi 20, dia pecah kecil-kecil. Kalau secara umumnya sunat ba'd ada 2 je, kunut dengan tahiyat awal. Tapi bila pecah kecil-kecil jadi 20. Dan selawat atas Nabi kemudian daripadanya kunut. Lepas kunut sunat ba'd dia selawat atas Nabi. Kalau dia baca kunut, lepas habis kunut tu dia tak baca wasallallahu ala sayyidina Muhammad, maka sunat baginya sujud sahwi juga. Sebab apa? Dia telah meninggalkan selawat selepas daripada dia baca kunut. Dan pendirian baginya ketika selawat atas Nabi tadi tu, sunat ba'd berdiri. Itu berdiri lain pula. Berdiri. Jadi dah 2, 4, 6, 8, 10 orang. Dan selawat atas keluarga Nabi. Selawat atas keluarga Nabi selepas baca selawat atas Nabi masa kunut tadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, itu satu sunat ba'd. Wa ala alihi, itu sunat ba'd yang lain atas keluarga Nabi. Dan pendirian baginya, berdiri ketika baca wa ala ali tadi atas keluarga Nabi. Itu sunat yang lain. Dan selawat atas segala sahabat wa sahbihi itu, wa ala ali wa sahbihi itu kan. Wa sahbihi itu besar tu, wa sahbihi itu bukan kecil tu.
Maksud besar tu sunat abad tu. Tak sebut wasahbi sunat sujud sahwi. Besar benda ni. Tapi kita sambil-sambil sebut wa ala ahli wasahbi wa baraka wasallam. Seolah-olah macam wasahbi tu sekadar tambahan aja. Tambah saja-saja nak membanyakkan ayat. Tidak tak. Wasahbi itu adalah sunat abad. Wasahbi, baca wasahbi. Selawat atas segala sahabat. Dan pendirian baginya malah ketika selawat atas sahabat tadi tu berdiri. Berdiri itu adalah sunat abad yang lain. Yang tadi untuk selawat, yang lain-lain. Okay. Dan salam atas Nabi SAW. Salam. Wasahbi wa baraka wa sallam. Wa baraka tu je. Wa baraka tu sunat ayah. Itu kalau kita suruh detailkan satu-satu kunut, rasa tak boleh jawab lah. Detailkan satu-satu. Allahumma. Apa sunat apa tu? Allahumma saja. Sunat abad ke, sunat ayah ke, sunat apa ke, sunat muakkad ke apa? Ke rukun. Allahumma apa? Allahumma hdini tu apa? Fiman tu satu. Hadai wa'afini fiman afai. Tanda satu-satu sunat apa? Mungkin awal-awal ni boleh. Bila masuk wasallallahu tu jangan wasallallahu sunat abad. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad, sunat abad lagi. Wa ala ahli sunat abad. Wa sahbi sunat abad. Wa baraka sunat hayah. Wa salam sunat abad balik. Dan salam atas Nabi. Wa salam tu sunat abad. Wa baraka tu sunat hayah, bukan sunat abad. Okay? Salam. Dan perdirian baginya. Dan salam atas Nabi tadi tu berdiri tu sunat abad yang lain. Dan salam atas keluarga Nabi. Wasallam tu maksudnya salam ke atas Nabi, salam atas keluarga, salam atas sahabat. Salam-salam tu kita sebut sekali, maksud dia ada 3. Atas keluarga Nabi dan perdirian baginya. Dan berdiri ketika salam atas keluarga Nabi. Dan salam atas segala sahabat Nabi. Dan salam atas segala sahabat Nabi. Atas segala sahabat Nabi pun sunat abad sebagai salam. Salam tu wassalam jugalah. Dan pendirian baginya. Ketika salam atas keluarga Nabi tu berdiri juga. Oi, teruk. Jadi maknanya lepas habis baca kunut, kita sebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Okay? Dengan maksud kita kata ya Allah ya Tuhanku, aku selawat ke atas Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lepas tu selawat atas Nabi. Lepas tu wa ala alihi, selawat atas keluarga Nabi. Sebab wa ulang atau dan. Bila dan tu maksudnya sekali lah. Selawat atas Nabi. Lepas tu wa sahbi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alihi tu pun selawat juga. Wa sahbihi, kepada sahabat pun aku selawat juga. Wassalam, salam pun ke atas Nabi juga. Tapi bukan ke atas Nabi aja. Sebenarnya gini. Wa sallallahu ala Muhammad, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selawat ke atas Nabi Muhammad. Wa ala selawat atas Nabi Muhammad. Yang hujung wa baraka wa sallam, hujung tu wa sahbihi Muhammad wa sahbihi wa sallam. Wa barakatuh sunat ayat kan. Jadi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi, ujung dia wa sahbihi wa sallam. Dengan maksud dia gini, selawat ke atas Nabi. Maksud wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh sallam ni, dengan maksud dia banyak ni. Pertama, aku selawat atas Nabi. Yang kedua, aku selawat atas keluarga Nabi. Yang ketiga, aku selawat atas sahabat Nabi. Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi. Dalam masa yang sama juga ada di situ, aku bukan selawat aja, salam ke atas Nabi, salam ke atas sahabat Nabi, salam ke atas sahabat. Ada 6 salam, selawat dan salam kat situ. Ataupun bahasa yang lebih ringkas, ketika kita baca kunut yang terakhir wasallallahu tadi, dengan bermaksud aku selawat dan salam sekali ya. Selawat dan salam ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi, ke atas sahabat Nabi. Kat situ ada 6 pihak yang terlibat. Bila kita campur semua, jadilah 20.
Tu kalau cari tak jumpa tu. Bilangan 20 tapi baca ada 10. Tu sunat ab'ad. Dan bermula segala sunat hayat pula. Sunat hayat, setengah orang panggil sunat hay'ah. Itu amat banyak, ada 500. Sunat hay'ah ni ada 500. Setengah daripadanya segala tasbih di dalam rukuk dan dalam sujud. Sunat ab'ad, sunat hayat. Sunat ab'ad ni perumpamaannya kalau orang tangan dan kaki. Tu perumpamaannya. Sunat hay'ah perhiasan tubuh kita. Mata bulu mata, kening, bulu-bulu yang ada kat muka tu kan. Kedutan-kedutan yang menyebab kita nampak macam orang. Ada song nampak macam orang. Cuba kita tengok dengan tak adanya kedutan-kedutan kat tangannya. Tak ada kedutan, straight je. Lepas tu mata pun straight je. Hidung ni pun tak ada ni, straight aja. Bibir pun tak ada, straight. Jadi orang juga, bukan tak jadi orang. Seram tengok. Seram. Tak ada rambut kotak, telinga ni tak ada. Telinga ada boleh dengar lubang, tapi telinga ni tak ada ni. Ni. Bukan cuping, kelopak. Apa benda tu? Telinga ni lah. Masih lagi boleh dengar, tak ada ni. Tapi cuba tengok, seram tak? Seram. Macam tu lah sembahyang kita tanpa sunat hay'ah. Seram. Sembahyang tanpa sunat ab'ad seumpama orang tak ada tangan dan kaki. Tak ada tangan kaki, teruk lagi tu. Yang tadi masih ada tangan kaki, sunat hay'ah kalau tak buat. Cuma uduh rupa macam tu lah. Maka sembahyang dia uduh tanpa dia buat sunat-sunat hay'ah. Nak bagi comel perumpamaan orang, nak bagi comel handsome, cantik sungguh, buat 500 sunat hay'ah. Maka comel sungguh lah. Kalau orang tu comel 500 sunat hay'ah. Sebelum sembahyang, dalam sembahyang, lepas sembahyang. Buat yang itu lawa sungguh. Tapi kalau tak buat pun, perhiasan tadi, sunat perhiasan tadi masih lagi jadi orang. Masih lagi ada kepala, ada tangan, ada kaki. Sunat ab'ad perumpamaannya, kalau tak ada, seumpama tak ada tangan dan tak ada kaki. Boleh hidup tapi menyusahkan orang. Boleh hidup tapi menyusahkan orang. Dan bermula segala sunat hay'ah itu amat banyak, setengah daripadanya. Segala tasbih di dalam rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, 5 kali, 7, 9, 11 kali maksimum. Semua ni adalah untuk mencantikkan sembahyang, mencomelkan sembahyang kita. Apa-apa tasbih yang ada, Rabbi fili warhamni dan sebagainya lah. Nanti dia akan sebut. Yang sekarang ni dia bagi tahu rukuk dan sujud. Kalaulah tak baca tasbih ketika rukuk dan sujud, sembahyang dia tu tak comel, tak cantik. Dan segala takbir al-intiqal, takbir perpindahan rukun, yakni segala takbir ketika berpindah daripada tiap-tiap satu rukun kepada yang kemudian daripadanya. Nak rukuk sebut Allahu Akbar, itu sunat hay'ah, itu bukan wajib. Dia bukan sunat ab'ad pun, dia sunat. Maka dengan sebut comel, makin comel sembahyang dia. Nak i'tidal, dia panggil tasmi' i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Nak sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil takbir perpindahan rukun, takbir intiqalat. Itu juga sunat hay'ah. Dan doa iftitah, doa pembukaan, iaitu yang dibaca oleh orang yang sembahyang itu kemudian, yakni selepas daripada takbiratul ihram, dahulu sebelum daripada membaca a'udzubillah. Baca doa iftitah tu sunat hay'ah juga. Bila, kat mana tempat dia? Selepas Allahu Akbar. Lepas tu baca. Sebelum a'udzubillah. Bila sebut je baca je a'udzubillahi minasyaitonirrajim, doa iftitah luput dah. Tak boleh baca. Kalau baca pun tak dapat pahala dah. Tapi setengah ulama dapat kata dapat juga kalau tak sengaja. Pendapat muktamadnya kalau kata Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, habis dah. Habis apa? Tak boleh dah baca doa iftitah. Baca pun tak dapat pahala dah. Sebab tempatnya lepas Allahu Akbar, tu tempat dia. Sebelum a'udzubillah. Baca je yang lain habis. Tak ada. Habis dah.
Jadi kena hati-hati ya. Dah lah sekali je dalam sembahyang baca ni. Iaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setengah riwayat ditambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setengah ditambah lagi. Maknanya ada dua riwayat kat sini lah. Ada dua jenis atau dua jenis bacaan doa iftitah. Yang pertama bacaan dia Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Satu doa iftitah. Satu lagi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai habis. Yang kita duk baca dua-dua tadi, kita buat baca dua kali doa iftitah sebenarnya. Tak ada masalah. Baguslah baca banyak kali. Dua riwayat yang berbeza. Tapi untuk dapat pahala doa iftitah memadai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala. Cukup. Dah dapat dah. Ataupun wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai habis, dapat dah. Lagi terbaik baca dua-dua. Okey? Itu doa iftitah. Artinya, aku hadapkan diriku bagi Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Baca molek-molek lah kalau nak baca. Jangan baca macam budak-budak baca pula dalam iftitah. Mentang-mentang lah orang sebelah tak dengar. Baca buat lebih kurang. Baca elok-elok lah. Molek-molek. Wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya. Adalah saya dengar silap bacanya. Dia panjangkan yang pendek. Wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Wajjahtu, bukan wajjahtu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada yang baca wa ma ana minal musyrikin. Tak ada wa ma ana, walaupun ana tu ana ada alif tu, tapi baca dia wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Ni kalau ada simbol tu, simbol bulat. Simbol bulat iaitu tak dibaca alif tu. Bukan bulat menandakan mati, sukun bukan, bulat betul. Macam ada dalam surah apa? Surah Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma wala ana 'abidum ma. Kalau kita baca tengok betul-betul wala ana 'abidum ma. Mana alif tu tak pergi mana alif tu? Mana tak dibaca alif tu. Bila sebut ana memang kaedah gitu. Sebelum ana tak dibaca alif ana tu. Jadi ana wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati. Bukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu budak-budak baca gitu, salah tu. Bukan wa mahyaya wa mamati, bukan wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati. Tapi masa hafal dulu kecil-kecil dulu, wa mahyaya wa mamati, itu masa budak-budak. Cukuplah, berhenti zaman budak tu, tak payah bawa sampai ketua. Wa mahyaya wa mamati, sampai tua dia baca gitu. Oh, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal wa bidzalika umirtu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bukan wa bidzalika umirtu wa ana minal, itu budak-budak. Sebab tu kalau boleh kan, budak-budak yang nak hafal ni, budak-budak umur 6, 7, 8 tahun ni, hafal yang betul terus. Alah, biarlah. Budak-budak dia kan suka menyanyi-nyanyi gitu. Biarlah, salah, nanti dia betulkan lah. Tak ada, saya jumpa sampai tua, sampai umur 60 baca yang tadi. Wa mahyaya wa mamati, wa mahyaya wa mamati. Kata, reti baca tak Quran? Reti. Cuba tengok betul-betul, tunjuk. Wa mahyaya, lah, baru dia perasan. Rupanya dia hafal masa kecil itu, dia bawa sampai ke tua.
Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya tunjuk kat dia. Cuba tengok betul-betul. Wa bidzalika umirtu wa ana. Oh iyalah, dia bukan panjang. Wa bidzalika umirtu wa ana minal. Macam mana saya boleh baca silap? Masih kecil dululah. Jadi baca-baca biar betul terus. Hafal-hafal tu terus betul budak-budak ni. Aku hadapkan diriku bagi Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dengan tiada contoh, mendahulukan akan dia hal keadaan cenderung daripada agama yang batil kepada agama yang benar. Lagi hal keadaanku junjung titahnya, dan tiada aku daripada orang yang menduakan Allah. Bahawasanya sembahyangku, ibadah haji dan umrahku, dan kehidupanku dan kematianku bagi Allah Ta'ala Tuhan memerintah sekalian alam, tiada sekutu baginya. Dan dengan yang demikian itu disuruh akan daku, dan bermula aku daripada perhimpunan segala orang Islam. Itu maksud doa iftitah. Dan setengah daripada sunnah hayah lagi, itu membaca a'udzubillah, dengan maksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dahulu daripada membaca Fatihah. Ada beberapa bacaan a'udzubillah, ada 7 bacaan. Bacalah yang mana satu pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim yang paling afdal sekali lah. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim, boleh baca juga. Tapi yang paling afdal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca tu bila ni? Sunnah ayat ni. Dahulu, sebelum, daripada membaca Fatihah. Sebelum baca Fatihah, sunat a'udzubillah pada tiap-tiap rakaat. Mazhab Hanbali pada rakaat pertama je a'udzubillah. Rakaat kedua, 3, 4 tak ada dah. Mazhab Syafi'i tiap-tiap rakaat sunat a'udzubillah. Sebelum baca Fatihah tu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tiap-tiap rakaat mazhab Syafi'i. Dan amin kemudian daripada tamam Fatihahnya. Selesai sempurna Fatihah, sunat amin. A2 min A1 ke A2 betul tak? A2 amin. Baca selalu dah. Min tu bergantung kepada ma'arid lisukun yang kita baca Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim tu berapa banyak ujung him tu? Dia boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca. Jadi kalaulah dia baca 5, 4 lah dia baca 4. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, 4 juga. Ar-Rahmanir-Rahim, 4 juga. Kalau 2, kalau 4 baca. Ya ujung sunat gitu. Lepas tu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4 lah juga, semua 4 daripada bismillah. Lepas tu amin, 4 jugalah. Amin, 4 juga. Tapi kalau kita baca 2 lah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Betul? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pendek je lah, diikut ujung, panjang hujung Fatihah tu, itulah amin. A memang 2, cuma min tu je berapa bergantung kepada ma'arid disukun dia baca tu, penghujung Fatihah, penghujung setiap ayat. Dan membaca surah kemudian daripada membaca amin. Dan membaca surah kemudian daripada membaca amin. Lepas amin, sunat baca surah. Surah yang sunat dibaca selain daripada Fatihah. Dia kata sunat baca surah, Fatihah putus surah juga. Baca Fatihah kali kedua, buat surah. Yang tadi rukun. Tak ada. Habis tu baca surah selain daripada Fatihah. Apa-apa surah. Boleh baca panjang, boleh baca pendek. Boleh baca sempurna habis satu surah, boleh baca tebuk-tebuk. Maksudnya ambil tebuk-tebuk lah. Sunat ambil, kalau nak tebuk-tebuk, sunat ambil sekurang-kurangnya 3 ayat minimum. Minimum 3 ayat. Sebab sekurang-kurang surah 3 ayat.
Maka ambil lah, kalau yang nak tebuk-tebuk, ambil surah-surah tengah ni, ambil paling kurang pun 3 ke atas lah, 3 ayat ke atas. Baca surah selepas amin. Dan disunatkan juga baca surah rakaat pertama dan rakaat kedua ikut apa dia panggil, turutan ke bawah dia panggil. Janganlah rakaat pertama baca kul huwallahu ahad, rakaat kedua dia baca sabih isma rabbikal a'la. Dia menurun. Faham menurun kan? Kan surah tu daripada amma yatasaalun, daripada tu turun kan, berturun kan, ada dia punya susunan tu, sehinggalah turun wadduha, turun sampai qul a'udzu birabbil falaq, betul Fatihah. Baca tu ikut menurun tu. Rakaat pertama dan rakaat kedua ikut menurun. Jangan naik lah tiba-tiba dia naik. Rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Itu menaik tu. Sunat menurun. Menurun. Maksudnya rakaat yang pertama tu surah yang awal lagi lah, surah yang awal sikit. Yang rakaat kedua surah yang selepas pada dia. Yang terbaik juga adalah kalau surah tu pendek-pendek, dekat-dekat. Lepas baca surah ni, baca surah dia. Jangan lompat-lompat. Itu pun sunat juga gitu. Mana lagi baik baca surah tebuk ke baca surah sempurna? Sempurna lebih baik daripada tebuk-tebuk. Tapi itulah surah yang sempurna ni, yang mampu untuk kita baca berapa ayat sangat lah. Muqaddam tu pun bukan semua kita mampu baca. Yang akhir-akhir ni boleh lah tak? Wadduha ke bawah. Wadduha ke bawah je. Dah pusing yang itu dah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, jam juga. Nak tebuk lah. Cuma dari segi hukum, tebuk dengan sempurna, surah sempurna, mana lagi afdal? Afdal sempurna. Walaupun surah yang sama. Walaupun setiap kali semayang baca kulhu, tak habis dengan kulhu dia, pun afdal lagi baca kulhu berbanding baca surah Baqarah contohnya, tapi tebuk-tebuk. Cuma itulah kita yang tak lagak lah. Aku tak udah lepas ni apa? Inna ata'inna, tak udah. Dia main pusing, mana tak tahu je berpuluh tahun dah. Jadi dia penat, jadi macam boring lah. Jadi macam puas gitu. Tak apalah, tebuk pun tebuk lah. Itu yang kebanyakan sekarang ni pun memang baca dia tebuk-tebuk lah. Sebab dia satu boring tak? Jemaah pun boring juga kalau duk baca yang itu aja. Sebab tak banyak yang kita boleh baca. Kebanyakannya wadduha ke bawah. Berapa surah je ada. Pusing yang tu, pusing esok, pusing lusa, pusing waktu aja. Dan nyaring tempatnya, iaitu sembahyang subuh. Nyaring tu bacaan jahar, bacaan kuat ketika solat subuh. Dan pada 2 rakaat awal maghrib. Subuh 2 rakaat, dua-dua kuat, jahar, bacaan kuat, Fatihah kuat, surah pun kuat. Maghrib 2 rakaat awal kuat, rakaat yang ketiga perlahan. Dan 2 rakaat awal isyak, 2 rakaat isyak kuat, lepas tu 2 lagi perlahan, sir. Dan sembahyang Jumaat, dua-dua sembahyang Jumaat, 2 rakaat kuat baca Fatihah dengan surah. Dan pada sembahyang 2 hari raya kuat, 2 rakaat kuat. Dan pada gerhana bulan kuat. Dan pada sembahyang minta hujan kuat. Lepas gerhana bulan terus minta hujan. Solat minta hujan kuat, gerhana bulan kuat. Gerhana matahari mana pergi? Tak kuat lah? Tak kuat sebab gerhana matahari sembahyang waktu siang. Gerhana matahari sembahyang waktu siang. Sunat berjemaah, tapi memang tak sunat baca kuat. Dan sembahyang tarawih sunat kuat. Dan sembahyang witir di dalam bulan Ramadan pun sunat kuat. Selain pada bulan Ramadan tak sunat kuat. Selain pada bulan Ramadan tak sunat kuat. Kalau witir sekejap lagi sembahyang witir kan tak sunat kuat. Sama ada berjemaah ataupun sembahyang seorang tak sunat kuat. Tapi bulan Ramadan witir sunat kuat. Dan sunat perlahan-lahan sir pada tempatnya, iaitu sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur ke-4 sir semua perlahan, dengar kat diri sendiri aja. Dan sembahyang asar ke-4 rakaat sir. Dan pada 2 rakaat bagi 2 rakaat yang akhir bagi yang isyak. Isyak rakaat 3 ke-4 dah sebut dah tadi, sir. Dan 1 rakaat pada akhir maghrib, sir perlahan. Dan segala sembahyang yang diqadakkan pada waktu perlahan. Sembahyang qada
Kuat, disunatkan kuat ke disunatkan perlahan? Sembahyang qada disunatkan kuat atau perlahan, bukan bergantung kepada sembahyang qada atau sembahyang qada apa. Tidak. Dia bergantung kepada siang atau malam dia qada tu. Jika dia qada solat subuh pada siang hari pukul 3 petang, maka sunat perlahan. Walaupun subuh tu kan sunat kuat, tapi oleh kerana dia qada pukul 3 petang, maka sunat perlahan. Kalau dia sembahyang zuhur, dia qada zuhur pada pukul 9 malam, maka sunat kuat. Walaupun dia sembahyang zuhur. Jadi nak tengok sembahyang qada ni kuat atau perlahan bergantung kepada siang atau malam. Jika siang, perlahan. Walaupun dia qada subuh sekalipun. Kalau malam, kuat walaupun dia qada asar sekalipun. Ya? Dan sembahyang mayat ni perlahan-lahan, jangan baca kuat-kuat. Dan pada segala sembahyang itu, sembahyang sunat rawatib qabliyah ba'diyah ada 22 rakaat, semua bacaan sir perlahan. Qabliyah ba'diyah pada mengikuti sembahyang fardu. Dan bermula hikmah. Kenapa baca kuat, baca slow ni? Baca kuat-kuat semua, baca pelan-pelan semualah. Kenapa ada kuat, ada perlahan? Mari kita tengok apa hikmahnya. Dan bermula hikmah pada menyaringkan setengah semayang. Setengah semayang tu nyaring kuat, sunat. Dan memperlahankan setengahnya. Ada semayang tu dia suruh perlahan je, sir. Itu bahawasanya Nabi SAW telah menjaharkan, menguatkan dengan bacaannya awal-awal Islam dulu. Awal-awal Islam ketika berlaku Isra' dan Mi'raj, terima sembahyang, maka Nabi sembahyang baca kuat semua. Sahabat yang dah beriman sembahyang semua baca kuat. Tak kira rakaat bila, tak kira sembahyang apa, semua baca kuat. Okay? Jahar, kuat. Pada segala sembahyang, semua sembahyang baca kuat. Dan adalah segala orang kafir itu menyumpahkan orang yang menurunkan akan dia, dan orang yang diturunkan akan dia. Orang kafir dengar, orang kafir nyumpah. Dia menyumpahkan. Dia menyumpahkan siapa? Orang yang menurun akan dia. Orang, alah bahasa dulu sebut orang lah. Iaitu yang turun-turun ni, bila baca surah, siapa yang turunkan? Kita boleh kata Jibril yang turunkan. Tapi dengan maksud, orang yang turunkan dengan maksud kalamullah, Allah lah. Tapi dia sebut orang, bukan Allah tu orang. Dia sebut gitu. Macam sebelum kita ada, Allah duduk seorang-seorang. Apa cakap Allah bukan orang? Bukan, nak sebut penjodoh bilangan tu, tak ada dah nak sebut apa. Allah nak kata apa? Sebuah, sebiji, seapa? Macam malaikat juga. Malaikat apa penjodoh bilangan ni? Seekor. Marah. Kena sepak malaikat. Cakap seekor malaikat. Habis? Sebiji malaikat. Sekeping malaikat. Seutas. Siapa? Tak ada. Dia tak ada penjodoh bilangan. Maka guna apa? Guna orang lah. Seorang malaikat. Bukan nak kata malaikat tu orang. Macam tu juga Allah. Allah tinggal seorang-seorang lah. Sebelum kita makhluk ni ada, hanya ada Allah saja. Allah seorang-seorang saja. Bukan nak kata Allah tu orang. Bukan. Begitulah itu maksud dia ni. Dia kata kat sini, menyumpahkan. Dia menyumpah. Dia kata apa benda, baca apa benda, orang yang menurunkan. Iaitu dia menyumpah Allah. Sebab dia menyumpah kalamullah. Kan Nabi baca kuat Fatihah, Nabi baca kuat surah, dia sumpah apa benda, baca syair apa benda ni. Dia menyumpah orang, iaitu Allah, kalamullah tu. Dia menyumpah, dan dia menyumpah juga orang yang diturun atasnya. Yang terima pun dia menyumpah juga, iaitu Nabi lah. Orang yang terima tu Nabi. Dia menyumpah. Atau dia buat main-main, dia buat menganjing. Maka diturunkan Allah akan firman-Nya. Maka turunlah surah Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha bunyilah wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan engkau nyaringkan dengan bacaannya di dalam sembahyang itu sekaliannya,
Jangan semua baca kuat semua. Dan jangan engkau perlahankan dia sekaliannya. Jangan baca perlahan semuanya. Dan tuntut olehmu antara yang demikian itu jalan, yakni nyaringkan olehmu akan setengahnya dan perlahankan setengahnya. Maka turun ayat surah Al-Isra ayat 110. Para ulama tafsir mengatakan Allah suruh perlahankan separuh, kuatkan separuh, yang kita sebut tadi lah. Itu hikmah dia. Dan hikmah ditentukan perlahan-lahan pada sembahyang zuhur. Apa hikmah pula? Tadi itu adalah suruhan Allah. Kerana orang kafir buat menganjing bila dengar Nabi baca Quran. Depan orang dia buat menganjing, belakang orang dia dengar. Dia tahu Quran ni bukan kalam Muhammad. Dia tahu. Sebab tu dia orang intai. Abu Jahal pun malam-malam pergi rumah Nabi dengar Nabi baca Quran. Siang dia lawan Nabi, perang-perang. Tak percaya dia kata. Tapi malam-malam dia dengar. Mana tahu Abu Jahal minta dengar Nabi baca Quran. Sebab kadang-kadang kantoi. Ada kawan dia lain yang tak beriman juga dengar juga. Mu ada, mu juga. Kita dengar. Jangan beritahu orang. Kita dengar. Oh, sedapnya. Allah, sedapnya Quran. Allah. Tapi bila siang lagi tak beriman. Nah, tak beriman sebab apa? Benda-benda bodoh je. Bukan benda-benda besar. Sebab takut jawatan hilang. Benda-benda bodoh gitu je. Sebab takut kena kutuk dengan kawan-kawan. Sebab dia Muhammad ni dia macam anak-anak buah. Aku ni orang besar. Aku ni pacik-pacik tinggi. Sebab-sebab benda ni tu je. Malah dapat nama Abu Jahal yang asal dia, nama dia sebenarnya Abu Hakam. Abu Hakam ni bapak cerdik, bapak bijak. Tapi Nabi tukar. Abu Jahal, bapak bodoh. Nabi tukar. Nama ni sebenarnya Umar. Nabi pernah doa untuk dia. Ya Allah, kau masukkan, kau kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Mana-mana satu Umar, kau bagi dia masuk Islam dan kau kuatkan Islam dengan Umar. Apa niat Nabi dua orang Umar ni? Seorang Umar Al-Khattab, yang kedua Umar Abu Jahal. Nama dia Umar. Akhir sekali Sayyidina Umar yang masuk Islam. Abu Jahal tak masuk sampai ke sudah. Dia tak masuk, nama dia tetap Abul Hakam, bapak bijak. Kenapa Nabi tukar bapak bodoh? Sebab tu lah. Dia tak masuk Islam bukan sebab dia tak percaya Nabi. Kan? Sebab pangkat. Dia tak percaya. Dia tahu dah Islam ni agama. Dia tahu Nabi tu Nabi betul. Islam ni agama yang benar. Sebab benda-benda yang padahal kata bijak sangat. Bodoh tak sekedar lah tu. Padahal kalau dia masuk, dia boleh jadi orang besar dalam Islam. Akhir sekali Nabi tukar. Jadi nak beritahu, ditentukan perlahan-lahan pada sembahyang zuhur dan asar, dari kerana bahawasanya segala mereka itu berjaga di dalam waktu dua itu. Dua waktu tu lah. Mereka itu siapa? Geng-geng Abu Jahal tadi lah. Geng-geng musyrikin Mekah. Bila awal Islam, ketika Nabi Isra' dan Mi'raj dan terima sembahyang, Nabi sembahyang di Mekah setahun setengah. 18 bulan Nabi sembahyang di Mekah. Lepas tu baru hijrah, sembahyang di Madinah lah. Ketika 18 bulan sembahyang di Mekah ni yang problem ni. Sembahyang dah wajib dah, 5 waktu sehari semalam. Jadi bila Nabi sembahyang dan baca kuat waktu tu, dan semua pakat duk perhati. Jadi waktu zuhur dan asar, musyrikin ni dia duk menghati lah. Ada dengar siapa-siapa Muhammad ke, pengikut-pengikut dia ke sembahyang, ada. Dia duk menghati-hati. Maka dengan sebab tu lah baca perlahan supaya mereka tak dengar zuhur dan asar. Itu maksud dia. Segala mereka itu berjaga di dalam waktu dua itu. Berjaga tu maksud musyrikin berjaga-jaga je, cari je, nak menganjing, nak joget, nak buat macam-macam lah, nak kenak lah. Dan dinyaringkan bacaannya pada waktu maghrib. Maghrib dinyaringkan, dikuatkan pula, kerana berbimbang mereka itu dengan pekerjaan baginya di dalam waktu itu. Gitulah pada waktu tu. Di Mekah pada waktu tu, waktu maghrib, diorang sibuk. Sibuk balik kerja, nak mandi, nak apa kan, sibuk. Berbimbang, sibuk. Masyrul. Bila dia sibuk, dia tak sempat lah nak tengok orang Islam ni baca apa, tak sempat. Dia duduk sibuk. Sebab tu lah baca. Lepas tu baca kuat. Dan dinyaringkan pada waktu Isyak dan subuh. Isyak subuh nyaring pula. Kenapa? Kerana waktu itu tidur segala mereka itu. Dah tidur dah. Jadi bolehlah baca kuat. Tu dia punya hikmah.
Dan dinyaringkan pada Jumaat. Jumaat pula nyaring siang. Kata siang hari diorang duk pakat-pakat tunggu. Jumaat kenapa dinyaringkan? Dan 2 hari raya. 2 hari raya sembahyang pukul 9 pagi, itu pun siang dah. Kata tadi siang tak boleh, takut ada orang dengar. Itu hikmah dia. Tapi sembahyang Jumaat dan sembahyang 2 hari raya kuat juga. Kenapa? Dari kerana bahawasanya keduanya didirikan di dalam Madinah. Disyariatkan sembahyang Jumaat dan sembahyang raya ketika di Madinah. Dan Madinah kan dah ada kerajaan Islam. Yang di seluruhnya hanya berada di Mekah 18 bulan aja. Okay? Maka segala kafir tatkala itu tiada mempunyai kekuatan. Masa sembahyang Jumaat dan sembahyang raya, masa itu disyariatkan tahun kedua di Madinah. Waktu tu situ kerajaan Islam. Orang kafir mana boleh berani buat apa? Tempat orang Islam. Maka bolehlah baca kuat. Okey. Dan barang siapa, nak kena habiskan ni. Pukul apa dah? 8.30 dah. Sempat lagi sikit lagi. Nak habiskan ni. Dan barang siapa meninggalkan akan suatu daripada segala sunat abad dengan sengaja, dengan sengaja tinggal mana-mana satu sunat abad yang 20 tadi, atau dengan lupa, sama ada sengaja atau lupa, maka sunat baginya bahawa sujud kerana lupa, sujud sahwi. Kita dapat faham, meninggalkan sunat abad sama ada sengaja tinggal ataupun kerana terlupa, sunat sujud sahwi. Jadi kita dapat faham, sujud sahwi, sujud kerana lupa. Sujud sahwi adalah sujud kerana lupa. Sujud kerana lupa tadi, nama je sujud sahwi. Tapi hakikatnya, disunatkan sujud bukan sebab lupa je. Disunatkan sujud sebab lupa, ataupun sebab tak lupa pun sunat sujud juga. Contohnya, dia saja je malah nak baca kunut. Malah nak baca kunut. Dia pun tak baca kunut. Sunat sujud sahwi? Sunat. Sujud sahwi apa? Sujud kerana lupa. Tapi dia bukan lupa, dia memang sengaja tak nak. Sunat juga sujud sahwi. Macam tu juga, tak nak tahiyat awal. Sajalah, ingat sangat tak nak. Sekali-sekala, sunat je pun. Masih lagi sah, betul lah. Dia pun sembahyang. Sebelum salam, sunat sujud sahwi. Walaupun dia tadi bukan lupa. Kalau lupa pun sunat, kalau sengaja pun sunat sujud sahwi. Ini saya tengok kat Mekah baru ni. Saya perhati tak ada orang pun sujud sahwi pada sembahyang subuh. Tak tahu, takut kena sepak dengan Pak Arab ke apa, tak tahu. Bid'ah perpa kena sepak, tak tahu. Seorang pun tak. Itu hati je lepas sembahyang subuh. Sedangkan dia orang tak baca kunut. Bila tak baca kunut, kan sengaja sebab imam tak baca kunut. Pada mazhab Syafi'i tetap juga sunat. Kan sebut tadi, sama ada tinggal kunut dengan sengaja atau tinggal dengan tak sengaja, kedua-duanya sunat sujud sahwi. Sujudlah sahwi lepas imam salam. Sayang, seolah-olah cacat lah sembahyang dia mengikut mazhab Syafi'i. Ke dah bertukar mazhab lah. Baru pergi sekejap ke Mekah kejap lah, tukar mazhab lah. Dah sembahyang tak ada baca bismillah lah. Sebab dekat sana, selama saya duduk sana baru ni, sekali pun saya tak dengar bismillah ketika Fatihah. Habis kita pergi sana, baru pergi 10-11 hari. Tiba-tiba sembahyang dah tak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus gitu, tak ada bismillah ke? Try buat. Mufaraqah semua kat belakang. Habis kat Mekah tak buat. Dekat Mekah tak buat. Dah lah tu baca laju pula tu. Fatihah ada laju. Hui. Rakaat ketiga, rakaat empat ni masbuk saja. Tak sempat habis. Tak tahulah macam mana. Bila kita nak pergi Mekah ni, kalau boleh penuhkanlah ilmu di dada dulu. Ilmu perbezaan mazhab, ilmu berinteraksi dengan mazhab. Jangan main pergi gitu je. Tentang lah ada mutawih. Mutawih tak duduk dengan kita 24 jam. Akhir sekali pergi tujuannya dah lebih banyak ribu-ribu. Pergi nak dapatkan fadilat yang besar, tak dapat fadilat. Sayang. Dan segala sunat hai'ah tiada sujud. Kalau tinggal sunat hai'ah, tak ada sujud, jangan sujud sahwi. Kerana meninggal akan dia. Kalau tinggal pun jangan sujud sahwi. Jikalau dengan sengaja sekalipun jangan sujud sahwi. Tinggal sunat hai'ah tadi. Maka jikalau sujud kerana meninggal akan dia, hal keadaannya dengan disengajakan, dia tinggal sunat hai'ah, dia sujud sahwi, maka batal sembahyang. Kenapa sujud sahwi ni? Lupa baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Lupa baca. Sebelum salam sujud sahwi. Batal. Elok sembahyang sah. Jadi batal. Kenapa sujud sahwi? Lupa amin tadi. Amin. Lupa.
Kenapa ni sujud sahwi? Sebab tak baca auzubillah. Semua-semua tu lah. Maka batal, tak boleh. Dan barang siapa syak ia dahulu daripada selesai sembahyangnya pada bilangan barang yang telah dikerjakan akan dia daripada segala rakaatnya. Siapa yang syak dahulu sebelum daripada selesai sembahyang, sebelum selesai sembahyang dia syak bilangan rakaat 3-4. Bila dia syak ni? Ketika sedang sembahyang, belum salam lagi, atau pada suatu daripada segala rukun sembahyang itu, ataupun dia syak tinggal mana-mana rukun. Tadi baca Fatihah ke tak? Rakaat kedua tadi. Tadi rukuk ke tak? Tadi sujud sekali ke 2 kali? Gitu lah. Sama ada dia syak 3-4, 2-3, 2-3, atau dia syak tadi ada tinggal macam tak buat lah, macam buat lah rukun-rukun, dan dia masih lagi tak habis sembahyang lagi, sedang sembahyang. Maka wajib atas dia memperbuat dengan yakin, memperbuatkan dengan yakin, dan didatangkan dengan barang yang syak ia padanya. Dan stop kat situ. Jadi kalau katalah tadi kan dia tengah sujud, tengah-tengah dia sujud, dia teringat, dia syak tengah sujud, tadi aku rukuk ke tak? Ke daripada berdiri terus sujud? Dia nak buat macam mana? Dia wajib bangun terus. Ke berdiri untuk rukuk. Sebab tadi dia syak rukuk ke tak? Sedang dia sembahyang. Ataupun ketika sujud, tadi baca Fatihah habis ke tak? Duk syak, macam habis, macam tak habis. Sekarang tengah sujud ni, ataupun tengah duduk di antara dua sujud, wajib bangun baca Fatihah. Sebab dia sedang sembahyang dan dia syak, buat atau tidak. Dan kalau tengah sembahyang 3-4 tengah sembahyang rakaat 3-4, maka tambah 1, ambil yang sikit iaitu 3, tambah 1 lepas pada tu, dan sunat baginya bahawa sujud sahwi pula dengan maksud juga sunat sujud sahwi 3-4, ambil 3 tambah 1, sunat sujud sahwi. Tadi syak, tadi baca Fatihah ke tak? Ketika dia syak tu, ketika dia duduk di antara dua sujud, wajib dia bangun baca Fatihah, teruskan sembahyang. Apa yang dia buat selepas yang dia syak tu semua tak kira, teruskan sembahyang. Dan bermula sekejap, belum lagi, ada lagi satu. Kalau dia syak lepas sembahyang, tak terpakai. Syak dia tu tak terpakai. Sebab tu dia kata kalau syak dalam sembahyang dia terpakai. Tengah sembahyang syak, tadi baca ke tak. Tengah sembahyang je 3-4 terpakai syak itu, iaitu ambil 3 tambah 1 kan. Baca Fatihah ke tak, baca ke tak. Wajib. Sekarang tengah buat apa ni? Tengah sujud, wajib bangun untuk baca Fatihah. Dan lepas baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya, teruskan. Sebab dia sedang sembahyang. Tapi kalau dah habis sembahyang, dah salam, dah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3-4 tak payah layan, sah sembahyang. Ataupun tadi macam tak baca Fatihah aja, tak payah layan. Sebab dah habis sembahyang, kecuali niat. Nanti kejap lagi kita baca kecuali niat. Baca teruslah, senang. Kalau niat tak boleh, sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang, niat tak boleh syak. Dia dah sebut bawah ni, saya sebut dulu, sekejap lagi kita baca je. Contohnya tengah sembahyang, tengah sujud, tadi aku niat sembahyang zuhur ke sembahyang asar, maka habis sembahyang dia, terus batal. Padahal kalau tadi aku baca Fatihah ke tak, baca ke tak, 50-50, mungkin baca, masih lagi sembahyang dia sah, berdiri aja baca Fatihah. Tengah sembahyang 3-4, masih lagi sah, ambil 3 tambah 1. Tapi tadi aku niat apa? Niat sembahyang subuh ke niat sembahyang isyak? Niat sembahyang asar ke sembahyang isyak? Dia syak tu. Dalam sembahyang batal terus. Malah luar sembahyang pun batal. Habis sembahyang lah, tadi aku niat sembahyang apa? Zuhur ke asar? Batal juga. Niat tak boleh gurau. Jangan buat gurau niat. Sama ada dia syak dalam sembahyang atau syak luar sembahyang, batal sembahyang. Tapi kalau selain daripada niat, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya, Fatihah tu, dia syak dalam sembahyang, maka terus pergi ke tempat yang dia syak, teruskan sembahyang. Kalau dia syak selain daripada niat di luar sembahyang, tak pakai syak tu. Tadi aku baca Fatihah ke tak, rakaat ketiga, macam tak baca je. Bila tu? Ketika subhanallah, tak payah layan, tak perlu dah.
Tengah-tengah sembahyang tadi 3 rakaat ke 4 rakaat? 3 4. Ketika baca doa, tak payah layan sebab dah salam. Dah salamnya syak tak terpakai. Kecuali satu je, niat je yang terpakai. Syak niat je yang terpakai dengan maksud tak sah sembahyang. Okey? Yang terakhir, dan bermula segala sujud sahwi itu tiada bertambah atas 2 sujud. Sujud sahwi 2 sujud dah. Sama ada salah banyak sekalipun 2 sujud juga. Dia sembahyang 3 4. Ambil 3 tambah 1, kemudian sunat sujud sahwi kan. Masa dia tahiyat tu tiba jadi 3 4 balik. Terus sungguh lah surah dia. 2 kali 3 4. Maka dia 2 kali. Dalam masa yang sama tadi dia terlupa nak tahiyat awal. Allah, 3 lah. Terlupa tahiyat awal, baca tahiyat awal. Maka dia ada buat 3 kesalahan. 3 lupa. Sujud sahwi tetap 2 juga. Dan bermula tempatnya dahulu daripada salam, sebelum salam. Tempat sujud sahwi ni sebelum salam. Dan tiada memberi mudarat oleh syak. Ni okay, yang saya kata baca. Okey, habis. Tempat dia sebelum salam. Dan tiada memberi mudarat oleh syak kemudian daripada sembahyang. Pada suatu daripada demikian itu melainkan niat. Ni kata tadi. Lepas sembahyang semua yang disyak semua tak pakai, tak dikira, kecuali niat aja yang terpakai. Syak tu, iaitu sembahyang tak salah bila syak niat. Yang lain semua tak terpakai. Teringat semalam aku sembahyang Zuhur 3 rakaat ke 4 rakaat. Oh jauh. Semalam sembahyang Zuhur tak payah. Lepas salam je, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Benar. 3 ke 4 tak payah fikir dah. Salam je habis, tak payah fikir. Tak perlu fikir dah. Wallahu alam. Habis. Buat dari muakkad lepas tu ataupun qada yang soalan aras tinggi ni. Sebenarnya sekali. Sebenarnya Zuhur. Qabliyah Zuhur. Qabliyah ba'diyah Zuhur lah cerita ni. Dia tak buat qabliyah Zuhur. Oh, dia tak buat qabliyah Zuhur, dia buat ba'diyah je. Okey, lepas sembahyang fardu Zuhur dia buat ba'diyah Zuhur 2 rakaat. 2 kan? Ya. Okey, lepas tu? Lepas tu dia nak buat 2 lagi. 2 lagi yang ba'diyah ke apa? Ke apa? Itulah soalan dia. Soalan dia buat qabliyah bukan? Buat qabliyah Zuhur ataupun ba'diyah Zuhur tambah 2 lagi. Tu. Yang ghairi muakkad tu. Yang okey, dia nak buat sama ada dia nak buat yang ghairi muakkad 2 tambah 2 lagi tapi tetap nama ba'diyah juga. Kan? Ba'diyah sebab qabliyah Zuhur dia ada 2 muakkad, 2 ghairi muakkad. Ba'diyah Zuhur dia ada 2 muakkad, dia ada 2 ghairi muakkad. Jadi lepas dia buat sembahyang Zuhur, fardu Zuhur, dia buat 2 rakaat yang muakkad. Okey, lepas tu dia nak buat 2 lagi. 2 lagi yang mana? 2 lagi yang ba'diyah ghairi muakkad. Mana lebih afdal? Sama ada 2 rakaat ghairi muakkad ataupun qabliyah yang muakkad. Afdal qabliyah. Afdal qabliyah. 2 rakaat. Afdal qabliyah. Sebab pada mazhab Syafi'i, walaupun dia buat qabliyah selepas dia buat ba'diyah tu sekalipun, lepas buat ba'diyah ni, dah buat ba'diyah dah, dia buat qabliyah pula. Bukan qadaan, bukan tunai. Oleh kerana dia masih lagi tunai, dalam mazhab Syafi'i dia masih lagi tunai, maka dia lagi afdal. Kalau mazhab Hanbali beza. Mazhab Hanbali kalau dia buat qabliyah, dia jadi qada. Dia dah buat ba'diyah dah. Lepas tu dia buat qabliyah yang muakkad tu. Yang muakkad yang sepatutnya dia buat sebelum dia sembahyang fardu Zuhur tu kan. Dia buat yang tu dengan niat qadaan sebab mazhab Hanbali qadaan tu dikira qada. Yang ini afdal buat 2 rakaat yang ghairi muakkad. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i bila dah buat ba'diyah 2 rakaat ba'diyah Zuhur, kemudian dia terasa nak buat 2 lagi, nak pilih yang mana yang afdal? Afdal buat qabliyah. Tapi jangan niat qadaan. Niat qadaan je jadi semalam punya 10 tahun lepas punya bila-bila yang tak sembahyang. Jangan niat qadaan ketika itu sebab dia masih lagi adaan walaupun buat selepas sembahyang Zuhur, fardu Zuhur, dan walaupun dia setelah dia buat ba'diyah. Kerana dalam mazhab Syafi'i qabliyah dan ba'diyah
Dia cuma nama aja, brand aja. Dia bukan hakikat sebenar. Sebab kalau kita tengok hakikat sebenar, qabliyah bermakna sebelum, ba'diyah bermakna selepas. Dalam mazhab Syafi'i, ba'diyah aja yang betul selepas. Maknanya tak boleh buat sebelum lah. Ba'diyah tak boleh buat sebelum sembahyang fardu zuhur. Betul. Hanya ba'diyah. Qabliyah tidak. Qabliyah nama je qabliyah, iaitu sebelum, tapi dia boleh buat selepas. Walaupun nama dia sebelum. Jika dia buat selepas sembahyang zuhur, dia tetap nama tunai juga. Itu special sikit mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali tak. Dah nama qabliyah sebelum lah, dah sembahyang zuhur, tak boleh dalam qabliyah. Kalau buat juga jadi qada. Itu kebanyakan yang kita faham dulu tu. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i hanya yang qabliyah, hanya yang ba'diyah, hanya yang betul-betul ba'diyah. Yang qabliyah dia bukan betul-betul qabliyah. Dia qabliyah dan dia boleh jadi ba'diyah walaupun namanya qabliyah. Nama sebelum tapi buat selepas. Nama brand saja. Jadi afdal buat yang qabliyah. Tapi jangan niat qadaan. Semua. Subuh sama juga. Subuh boleh buat selepas sembahyang subuh. Qabliyah subuh boleh buat selepas sembahyang subuh. Tapi jangan niat qadaan. Niat qadaan jadi masa dulu punya. Yang masa tinggal-tinggal dulu, muda-muda dulu tinggal kan, qabliyah subuh kan, ada jadi qadaan. Markah sikitlah. Kita nak tunai. Jadi buat je lah. Lepas sembahyang subuh mana boleh sembahyang. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i boleh. Macam tu juga sembahyang asar. Asar kan tak ada selepas kan, ada sebelum. Lepas sembahyang asar, fardu asar, dia sembahyang qabliyah asar. Qabliyah asar apa buat lepas asar? Nama aja qabliyah. Tapi dia sebenarnya boleh buat dia. Okey. Cukup sikit-sikit, jangan banyak-banyak sangat. Ya. Ya boleh. Was-was. Dalam berjemaah. Dalam berjemaah. Makmum yang syak 3-4-3-4. Makmum yang syak 3-4-3-4 ataupun makmum syak ada tak rukuk, tak sujud. Sedangkan dia makmum. Sedangkan dia makmum, dia syak. Inilah kelebihan jadi makmum. Kalau ikut hadis Nabi, ulama tafsirkan daripada hadis Nabi itu, al-imamu dhamin. Dhamin atau dhaman. Apa dhamin? Penjamin. Imam ni penjamin. Itu antara yang dia tanggung bila tak sempat baca Fatihah tu kan, masbuk, imam tanggung Fatihah, atau antara yang dia tanggung. Dan antara dia tanggung, jika makmum ni was-was 3-4-3-4-3-4, imam tak, makmum aja. Maka makmum tadi dia boleh ikut imam dengan maksud imam tanggung. Macam tu lah, imam tanggung. Jadi tak boleh ikut lah. Tapi kalau imam, jangan buat hal, imam kena, kalau 3-4-3-4, imam kena ambil 3 tambah 1. Niat tak boleh. Niat tak boleh, niat kuat, niat tak boleh. Niat makmum tengah-tengah sembahyang, tadi aku zuhur ke asar niat tadi sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang, tak kira. Tengah sembahyang, tadi aku zuhur ke asar, zuhur ke asar, tak mari. Tak dapat keyakinan tu. Duk zuhur asar, batal terus sembahyang makmum tadi. Ataupun lepas sembahyang lah, balik rumah lah. Tadi aku masa sembahyang tadi niat apa? Niat asar ke niat zuhur? Tak ada apa dah lah, batal terus sembahyang. Tak boleh. Tak boleh tanggung. Niat tak boleh tanggung. Niat besar. Niat tak boleh tanggung. Tangguh dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillah.